Apakah amalan kita agar tergolong dalam orang yang menerima syafaat? Tanya balik diri kita, ada tak amalan kita yang boleh menyebabkan Nabi tolong kita? Maka perkara yang membolehkan Nabi memberikan syafaat kepada kita ada beberapa perkara. Pertama, umat Islam mesti yakin akan kehadiran Nabi Muhammad SAW ke alam ini membawa rahmat pada seluruh alam. Pertama, mesti yakin. Itu sebab tajuk kita hari ini, mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin yang Nabi itu ada. Itu sebab bila kita pergi ke Madinah, kan kita lalu pada makam Nabi kan, lalu pada makam Nabi, kita bagi salam tu mesti rasa dalam hati Nabi tengah jawab salam kita. Kena yakin ya. Kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa mandat untuk memberikan syafaat adalah kurniaan dan keizinan dari Allah SWT. Allah izinkan, kita akan dapat syafaat. Ketiga, umat Islam yang ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW mestilah tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Dia tak pernah lah tiba-tiba lah pergi menyembah benda-benda lain pula. Baru-baru ni ada yang tanya, dia kata family dia masih lagi Kristian. Dia tanya saya, family dia masih lagi Kristian, dan kemudian mak dia insist menekan betul-betul minta, merayu-rayu minta anak dia hadir ke majlis perkahwinan adiknya yang kahwin secara Kristian ni di gereja. Jadi dia tanya hukum boleh tak boleh. Memang ada perbezaan pandangan lah, tetapi dalam hal ini kan, sebab tu masih mak dia pergilah, tapi pergi sekadar pergi sahaja. Janganlah beriak mencalit pula deh kan, minum pula benda-benda yang bukan kat dalam tu kan. Jadi kita hanya pergi sekadar meraihkan adik dia yang nak kahwin dan juga permintaan mak itu. Sekadar itu saja. Lepas itu sudah baliklah. Beriak dah, menyanyi pun dia kata itu kan. Jadi itu pasal. Terus ada soalan yang orang tanya, saya jawab lah. Lepas itu ada satu soalan lagi orang tanya. Dia kata dia suami dia dah meninggal dunia, dia kahwin lain, tapi bila dia dah kahwin baru dia masih teringat ke bekas suami dia, dan dia selalu pergi ziarah kubur. Adakah suami dia dikira dayus bila mengizinkan dia pergi? Dia tanya. Saya kata tak dayus, hebatlah suami tu. Tapi itu salah kot saya asyik menyebut-nyebut kebaikan arwah. Saya kata tak salah, selagi mana tidak menyebabkan suami yang baru ni tersentuh hati suami baru berdosa. Agak-agaklah dia dah bagi kau pergi kubur, sudahlah lebih pula kan. Biarlah kita tahu kebaikan dalam hati kita, sudah kan. Suami tu wajib kita taati kan. Kemudian cara nak dapat syafaat juga, orang yang ingin mendapat syafaat dari Nabi mestilah memperbanyakkan amalan dan selawat kepada baginda. Yang ni saya dah cerita tadilah ya. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Maknanya Nabi SAW ini adalah orang yang sangat berat kesusahan yang ditanggung. Sebab apa? Kerana terlalu tamak. Tamak apa? Kerana inginkan kebaikan untuk umat dia. Dia terlalu tamak nakkan kebaikan, dan begitu juga dia menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Jadi itu sebabnya kita kena sayang Nabi. La yu'minu ahadukum, tak cukup iman kita setiap seorang antara kamu selagi mana kamu tidak menyintai aku melebihi kamu menyintai ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan keluarga kamu. Sebab kita kena sayang Nabi. Sayang Nabi berbaloi. Bersayang kayak benda lain tak jadi apa. Tu sebab orang perempuan kan menangis sebab jantan tak ada guna dah. Melainkan nangis kerana Allah. Kita nangis sebab suami kita kerana Allah. Ya Allah, kau bukakan hati suamiku ni Allah, biar dia rajin beribadah ya Allah. Mudah-mudahan suami aku ni, tu tak apa, sebab masih lagi kerana Allah. Lagi kerana Allah kan. Hari ni banyaklah masalah domestik kan, masalah kekeluargaan hari ni. Tapi doa banyak-banyak. Doa, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tu ayatnya. Ujian akan datang. Sebagai manusia ujian mesti ada. Ya, keluar kan ada ujian lain, selipar bertukar, ujian lain. Kan keluar ambil selipar lah, dah jalan ni rupa dia kita tumpang dia. Mana pula nak dia rabokan Grab ni pula kan, cari Grab contohlah kan. Mana tu ujian, kadang mana tahu dia dah biasa berompet, sekali kita baru hari ni tumpang. Kawan tu semua pelupa ya. Yang seorang pula naik kereta tu hilalap.
Sebab tak nak bayar duit minyak kan. Masuk tu terlalap. Dah tertinggal seorang, dah menangis seorang. Macam tu lah contoh. Jadi makna kata kita jangan marah, tu ujian Allah bagi kat kita. Saya makin masa belajar makin ada sekali Allah uji macam mana. Allah uji kawan-kawan buat assignment, saya tak ada. Saya bagilah artikel-artikel tu, buat assignment berkumpulan 4 orang. Dia pun buat assignment tap dia hantarlah. Masa tu tahulah saya sibuk debat lah apalah kan. Lepas tu saya tanya kawan saya, aku tak apa kau bagi artikel tu okey dah tu. Sekali bila lecturer bentangkan keputusan assignment tu, yang seorang ni 20% sumbangan, yang seorang 25%, seorang 50%. Sekali Syamsul debat tu none. Dia tulis none. Tak ada sumbangan saya, kau hajar betul kawanan ni. Hari tu kau cakap cukup dah tu kan. Lepas tu masih baik lecturer tu, tapi macam mana dia Syamsul? I tak boleh nak pergi makan kat you. Tak apa puan, puan bagi saya masa sikit, bagi saya 2 hari je, bagi saya siapkan assignment ni, saya buat sendiri, saya tak ada kumpulan dah. Baik makan apa no? Goram dan kan. Tapi memanglah, tapi ujian tak tu. Ujian, tapi bila kita kutuk dia macam mana? Kan manusia ni macam-macam. Bukan kita ni kebanyakan yang ibu-ibu ni hidup dah lama dah. Allah dah tunjuk dah, bergantung kepada manusia kita akan kecewa. Betul tak? Habis bergarap pergi kat orang apa pasal? Kan macam tu lah. Kan? Jadi itulah dia. Tadi tu ada orang tu lepas subuh dah sampai kuliah subuh. Lepas habis kelas subuh dia dah sampai nak depan sekali nak ngadap Syamsul debat. Contoh. Sekali tak datang Syamsul debat, tengok menyumpah kau hajar tu beria dah datang awal tak datang lah. Contohlah ujian. Ujian. Macam mana kan? Jadi itu dia. Jadi perempuan sekalian, alhamdulillah kita dapat rasa korap juga dah akhir ni kita kan kuliah seronok dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa lah sama-sama. Sebab kes semua macam nak naik balik pula, risau tengoknya. Kan? Dah 100 berapa semalam berapa? 150. Tak apa gangga keluar pun tak tahu kita. Kan? Jadi dah ada kluster baru, kluster setapak pun ada. Berapa orang? 3 orang. 3. Jangan besok ada kluster debat. Kan? Jauh kan? Tak jauh. Tu betul lah tu. Saranan daripada pihak penganjur, maknanya nombor-nombor batuk tu sikit jangan datang. Elok tu. Tak apa, sementara dah elok sok datang lah kan. Jadi walaupun tak dapat datang, dapat tengok online kat rumah, tak boleh tengok. Jadi itu saja, semua sedikit makluman. Buku tu nanti balik ni saya tulis tampah aja. Jadi besok siapa yang nak nanti beritahu dekat Puan Najatih ni. 3 soalan. Satu sini, 2 sana. Soalan tu nak kena hantar kat WhatsApp ke macam mana? Jawab sini bagi ajar sekarang. Saya ingat biar hantar dekat WhatsApp. Yang pertama yang Siapa yang copet hantar dia dapat. Okey, tangan susah. Yang kedua belakang tiang. Okey. Soalan. Soalan ni yang pertama. Siapa angkat tangan ni? Cuba angkat tangan tengok, terdaya tak angkat tangan tu? Okey, angkat aja. Kang tak tinggi ke kang? Tengok. Soalan pertama, apakah 2 tanda sayang ke Nabi? Tu dah, tu. Tiang mana dulu? Saya kata pandang tiang tu, tak kisah, terbuka je. Pilihlah aja, saya tak kisah. Mana? Dia nampak mana? Sebut nama, lepas tu hidupkan sunnah Nabi. Silakan. Ini yang belakang dia ke sana. Belakang tiang pula. Main belakang-belakang. Saya ingat tadi topi. Okey, soalan yang kedua. Apakah bunyi hadis Nabi tentang sunnah Nabi yang melambangkan sayang ke Nabi? Sunnah Nabi yang mana menghidupkan sunnah Nabi itu sayang ke Nabi. Apa bunyi hadis tu? Sampai tak salin? Silakan. Cuba sebut. Dia sama sikit dia akan, maka dia sayangkan aku, maka siapa sayangkan aku akan bersama dengan aku dalam syurga. Bolehlah, bagilah. Soalan yang ketiga.
Soalan yang ketiga ni dia ada dua jawapan. Ada berapa perangkap kematian dan apa satu perangkap kematian yang tak boleh hilang kat dalam? Tu semua yang terperangkap dalam tu. Ambil macam mana? Apa dia? Tak, ada berapa perangkap kematian? Nombor satu tu. Ayalah, perangkap, ada berapa perangkap kematian yang boleh elak tu? Berapa? Ya. Apa perangkap yang tak boleh elak tu pula? Okey. Dah. Okey. Jadi itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada siapa yang nak mengulang susu kambing tu. Itu kan tak cukup. Kan Nabi. Alhamdulillah tak ada kesan nak lutut itu, okey kan? Okey. Kan, siapa yang nak susu kambing kat luar tak ada buat banyak dah, mana yang ada lah. Jaga jarak sosial. Dia elok untuk orang sakit lutut. Pijak tumit sakit, tangan kobeh-kobeh. Dekat kotak susu kambing tu ada muka Samsul Debat. Macam Samsul Debat. Kartun lah gambar tu. Dan dia tak ada bau sebab dia bukan kambing ibu kota. Dia kambing daripada Holland, Belanda. Tak ada bau, baik untuk orang sakit tulang belakang, siapa yang osteoporosis, baik juga untuk orang yang gastrik. Baik. Memang sanap. Bau dia pun lemak-lemak, tak ada bau kambing insya-Allah. Jadi siapa yang nak kat luar, part sekelipat siapa capek dia dapat. Itu saja. Ucap terima kasih banyak. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umrah hari ni tak ada lah. Tak apa, check kami ke lah. Tak apa, typo.